Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Habislah pemfitnah kali ini. Akhirnya Sultan Selangor sudah hilang sabar. Daulat tuanku, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, mohon diampun. Akhirnya Sultan Selangor menitahkan agar polis mengesan pemfitnah isu sekolah tahfiz padan muka. Yang kamu pergi fitnah, apa hal? Sekarang jawab. Sultan dah jadi murka. Padan muka. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah pada hari ini telah bertitah supaya pihak polis dapat mengesan kumpulan pemfitnah yang menyebarkan dakwaan kononnya lebih 200 buah sekolah tahfiz di negeri Selangor telah diarahkan tutup. Dari mana kamu tahu perkara ini? Kenapa Sultan tak cakap apa-apa? Kamu pula pergi fitnah. Ini Sultan Selangor dah murka, padan muka. Golongan ini, Tita Baginda, perlu segera memberhentikan perbuatan khianat dan tidak bertanggungjawab ini. Dan andai kata mereka meneruskan perbuatan fitnah dan khianat ini, beta mohon pihak polis segera mengesan kumpulan pemfitnah ini dan mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka. Tita Baginda Sultan Selangor. Baginda juga turut bertitah, pada hakikatnya beta telah menitahkan agar langkah pemutihan diambil terhadap sekolah-sekolah agama dan tahfiz swasta dan persendirian yang tidak berdaftar dengan mengarahkan pendaftaran dibuat bagi memastikan sekolah-sekolah ini adalah selamat dari segi ciri-ciri keselamatannya dan mempunyai suasana pembelajaran yang selesa untuk para pelajar menimba ilmu. Tita Baginda pada mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-70 di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam pada hari ini. Sultan Sharafuddin bertitah, fitnah sebegini amat tidak bertanggungjawab dan amat dikesali oleh Baginda. Baginda bertitah kerana ianya telah secara tidak langsung merisaukan para ibu bapa dan boleh menghakis kepercayaan orang ramai terhadap institusi di agama dan pihak berkuasa agama, khususnya di negeri Selangor. Tita Baginda. Baginda bertitah, beta mahu mereka yang sering melemparkan fitnah dan tohmahan agar mendapatkan fakta yang tepat sebelum melontarkan sebarang tohmahan yang tidak berasas. Tita Baginda. Sebelum ini muncul kononnya ada dakwaan Selangor sedang dalam proses menutup ratusan sekolah agama persendirian dan ianya dikaitkan dengan DAP. Sekarang dah tahu kenyataan sebenar. Kamu yang fitnah itu sangat teruk. Dah berdosa kepada agama, berdosa kepada orang juga. Yang paling teruk, kamu ini pengkhianat. Kamu ini adalah orang yang telah tidak lagi hormat kepada raja, kedaulatan raja-raja. Di manakah kesetiaan kamu sampai sanggup buat fitnah begini? Secara tidak langsung ini melibatkan kesultanan. Kerana di negeri Selangor, ketua bagi agama Islam adalah sultan. Jadi siapa yang kamu sedang fitnah sekarang nih? Tak sedarkah kamu? Memalukan sungguh. Kerajaan negeri menafikan dakwaan itu dan menegaskan bahawa Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, mahu semua institusi terbabit didaftarkan di bawah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Itulah tujuan dia. Yang kamu fitnah apa hal? Menurut Kerajaan Selangor, garis panduan pemutihan sekolah agama, institusi tahfiz
yang dibangkitkan bermula sejak awal 2021 lagi, serta bagi mengelakkan kejadian seperti kebakaran maut di institusi agama sebelum ini, sesebuah sekolah agama dikehendaki mematuhi beberapa syarat keselamatan. Jadi baginda turut bertitah ini supaya bantuan dan peruntukan dapat disalurkan seperti mana yang diterima oleh institusi pendidikan agama Islam yang berdaftar. Baginda juga bertitah beta juga mencadangkan agar pihak JAKIM menyediakan kertas kerja bagi membuat dasar dan prosedur yang komprehensif bagi pendaftaran institusi tahfiz swasta dan persendirian untuk diguna pakai di setiap negeri. Titah baginda lagi. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tiada sebab mengapa Pakatan Harapan tak boleh pertahankan kemenangan di Pulai dan Simpang Jeram. 28 Ogos 2023, ditulis oleh Sabudin Husin, diterbitkan di sabudin.com.net. PRK Parlimen Pulai dan juga Dun Simpang Jeram pada 9 September ini amat dah menjadi idaman bagi Perikatan Nasional atas matlamat yang berbeza. Bagi Pulai, seperti mana diulang oleh Presiden PAS iaitu Hadi Awang, PN mahu menjadikannya sebagai pencetus kepada perubahan kerajaan di peringkat pusat. Setelah gagal menjadikan PRN 6 negeri yang baru berakhir sebagai satu referendum penolakan kepada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dan juga kepada Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, PN kini beralih pula kepada PRK Pulai untuk meneruskan impian dan angan-angan mereka. Entah macam mana ia boleh berlaku, tetapi yang berputar dalam pemikiran Hadi, jika PN menang di Pulai nanti, bagi bekas duta yang bertaraf menteri itu, ialah ia bermakna pendeklah riwayat politik Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Entahlah labu. Untuk Dun Simpang Jeram, PN khususnya PAS begitu gairah untuk memperolehi kemenangan pada 9 September nanti ini, kerana ingin menjadikannya sebagai pintu masuk untuk gelombang hijau menembusi negeri Johor. Bagi tujuan itu, PN berharap pengundi Simpang Jeram agar tidak takut membuat eksperimen. Seterusnya memberi isyarat penting kepada PH dan BN menjelang PRU akan datang. Isunya, ada kemungkinankah calon kerajaan perpaduan daripada Pakatan Harapan boleh kalah dan Perikatan Nasional mampu menang dalam kedua-dua PRK itu? Bolehkah diorang kalahkan? Berdasarkan keputusan pada PRU 15 yang lalu, Allahyarham Salahuddin Ayub telah menang di Pulai dengan majoriti 33,000 lebih. Beliau memperolehi 64,900 undi berbanding lawannya Nur Jazlan Mohammed daripada BN yang hanya memperolehi 31,726 undi, dan calon PN iaitu Loh Kah Yong yang memperolehi undi sebanyak 14,432 undi saja. Komposisi pengundi Pulai pula ialah Melayu 44.2%, Cina 40.5% dan India 12.3%. Dengan majoriti besar itu, di samping PH dan BN kini sudah pun menjadi satu pasukan dalam kerajaan perpaduan, calon PH Suhaizan Kayat dilihat tidak mendapatkan masalah untuk mengekalkan kemenangan di Pulai. Jika dicampur undi PH dan BN, bahkan sekiranya ditolak 20% daripadanya pun, yang mungkin tidak keluar mengundi atas berbagai sebab, kemenangan masih lagi selesa untuk diperolehi. Faktor lain ialah kedudukan pengundi bukan Melayu, iaitu Cina dan India yang agak besar di Pulai. Ia juga pasti memberi kelebihan kepada PH berbanding PN yang di dalamnya ada PAS dan gelombang hijaunya. Begitu juga dengan Dun Simpang Jeram. Allahyarham Salahuddin memenanginya pada PRN Johor yang lepas dengan majoriti 2,399 undi. Beliau memperolehi lebih 8,000 undi berbanding lawannya Zarul Saleh dengan 6,350 undi dan Lokman Madon 6,062 undi. Komposisi untuk mengikut kaum di Simpang Jeram ialah
Melayu 15,9%, China 44,5% dan India 20,5%. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya bacakan perenggan terakhir. Hakikatnya, asal saja tidak memandang mudah dan terus bekerja keras, calon PH yang mewakili kerajaan paduan serta dibantu kempen oleh kekuatan jentera BN, baik di Pulai atau negeri atau di Simpang Jeram, tiada sebab tidak boleh mempertahankan kemenangan yang dicapai oleh Allahyarham Salahuddin sebelum ini. Tak patut sangat jika PH boleh kalah dan PN tiba-tiba mempunang. Sama ada di kedua kawasan itu, yaitu di Pulai dan Simpang Jeram atau salah satu daripadanya. Ditulis oleh Sabuddin Nusin 28 Ogos 2023. Kita jumpa lagi. Bye-bye.